Dalam tahun 1997, saya mendapat tawaran dari satu syarikat di Brunei Darussalam untuk mengurus dan membawa beberapa orang artis terkenal di Malaysia untuk membuat persembahan sempena sambutan hari jadi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Saya datang awal untuk membuat semua persiapan sebelum artis-artis itu datang. Pihak syarikat telah menyediakan tempat tinggal iaitu sebuah apartmen 3 tingkat untuk saya dan artis-artis semua. Satu malam saya pulang lewat dari ofis. Saya terus masuk ke bilik saya dan baring sekejap atas katil. Saya tertidur sebab keletihan. Tiba-tiba saya terdengar suara yang mirip suara arwah ibu saya. Begini suara itu bercakap, "Sayang, tepilah sikit. Mak nak tumpang tidur." Sambil itu saya terasa ada tangan yang berkuku panjang menggaris tangan kanan saya. Saya terasa pedih. Entah dari mana datang kekuatan dalam diri ini. Saya menjawab, "Engkau bukan mak aku. Mak aku dah lama meninggal. Kau ni hantu." Suara tu bercakap, "Aku mak kau lah. Cuba kau buka mata. Tengok aku." Saya menjawab lagi, "Bukan. Engkau bukan mak aku. Engkau tu hantu. Pergi dari sini. Jangan kacau aku." Suara tu cakap, "Kau yang datang kacau tempat aku tak akan pergi." Saya terdengar suara mengilai. Saya mula membaca apa saja ayat Al-Quran yang saya tahu. Suara itu bercakap lagi, "Janganlah macam tu. Jangan baca. Sakit tau. Aku nak kawan dengan kau." Saya tidak peduli dan terus membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga terdengar suara menjerit dan azan subuh. Awal pagi esoknya saya ke ofis dan cerita pada pengurusan apa yang terjadi. Pihak itu terdiam dan menyuruh beberapa orang staf untuk temankan saya. Petang itu saya balik ke apartmen itu sebelum maghrib ditemani 5 orang staf. Kami semua takut tapi terpaksa. Ketika di situ, kami memasang radio yang memainkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ayat-ayat itu dibaca, tiba-tiba sahaja elektrik terpadam. Saya suruh salah seorang staf pergi cek switchboard. Dia dapati semua switchboard itu turun. Dia naikkan semula, tapi turun balik. Dia dalam ketakutan menjerit, "Allahu Akbar!" Barulah switch itu tak turun. Tapi perkara lain pula terjadi. Paip-paip air dalam toilet, dalam dapur dibuka tanpa ada sesiapa di sana. Oleh kerana tidak tahan dengan gangguan, kami semua keluar dan tidur di ofis. Esok tengah harinya saya balik ke apartmen untuk ambil barang-barang saya untuk berpindah ke tempat lain. Semasa sampai ke sana, saya lihat macam okey saja tempat tu. Saya terus masuk dan mengemas barang-barang saya. Kerana kepenatan, saya baring sekejap atas katil saya. Tiba-tiba saya nampak ada macam bentuk orang baring di sebelah saya yang dihurungi dengan banyak langau. Saya terus bangun sambil membawa lagi saya keluar. Tiba-tiba pintu bilik tertutup sendiri. Saya cuba membuka tapi seperti dikunci. Saya pun membaca bismillah dan menjerit, "Allahu Akbar." Pintu tu dapat dibuka. Ketika hampir ke pintu utama sekali lagi tak dapat dibuka, terdengar suara ketawa mengilai-ngilai. Sekali lagi saya buat macam tadi di bilik tidur. Saya dapat keluar dan berlari ke jalan raya dan jatuh pengsan di situ. Saya telah dibawa ke hospital 3 hari di sana. Beberapa hari kemudian, artis-artis yang dijemput sampai. Saya melarang mereka untuk tinggal di apartmen itu dan menceritakan apa yang terjadi kepada saya. Tapi mereka ketawakan saya. Mereka tetap mahu tinggal di situ sebab ada pantai di belakang apartmen itu. Ketika tengah malam datang, mulalah macam-macam gangguan sehingga semua artis-artis itu ketakutan dan berkumpul di dalam bilik saya. Kami ramai-ramai membaca apa saja surah-surah yang kami tahu sehingga tertidur. Keesokan paginya, kami melihat ada beberapa orang tidak ada di bilik. Kami mencari mereka dan terjumpa ada yang dipindahkan tidurnya di bawah pokok, disangkut atas pokok, bawah tangga, dalam toilet dan tepi pagar. Kesemuanya mereka tidur dengan nyenyak sekali. Kena simbah dengan air baru mereka sedar. Saya meminta pengurusan pindahkan artis-artis ini ke tempat lain sebelum perkara buruk terjadi. Inilah kisah saya.